Assalamualaikum, salam sejahtera. Semua dah ada kat dalam alam maya ni ke? Dalam GM ni ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Okey, terima kasih ya. Ada tuan-puan. Okey, sebelum kita ke slot 2 ni, analisis persekitaran. Okey, kita buat warming up sikit. Warming up sikit. Okey, warming up. Cuba tuan-puan nyatakan 3 perkara lah yang dipelajari dalam sesi slot 1 tadi. Apa yang terkesan di hati lah dalam slot 1 tadi. Boleh nyatakan, boleh buka mikrofon, boleh type kat chat. Silakan tuan-puan. Tiga perkara yang dipelajarilah dalam slot 1 tadi. Tuan-tuan, untuk slot 2 dengan slot 3 ni, tuan-tuan bebas ya, jangan risau. Boleh bercakap, boleh berkongsi. Kami nak dengar respon tuan-tuan sebenarnya. Tadi tu slot pagi tu memang agak sikit lah. Sebab apa ada orang mati. Yang ni tak ada. Ini antara kita sahaja. Okey eh? Okey, macam mana? Ada respon tuan-puan? Tengah memikir jawapan ke? Jawapan tak ada salah, betul ya. Ini dia pendapat tuan-puan sendiri. Okey, apa yang tuan-puan dapat pelajari dalam slot 1 tadi. Itu saja. Apa yang dipelajari. Dan nak kongsi bersama kat sini. Cik Hasman? Oh, okey. Terima kasih. Kepentingan vision board. Okey, betul ya. Vision board. Kemudian pemahaman tentang hala tuju organisasi, pemimpin organisasi tersebut. Alright. Okey. Ciri pemimpin strategik. Yes, betul ya. Itulah dia. Dalam slot 1 tu maknanya hala tuju organisasi ya. So dekat sini konteks ni adalah PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Dungun. Okey. So dekat dalam slot analisis persekitaran ni, okey, saya percaya tuan-puan semua dah biasa dengan perkataan analisis persekitaran ni kan, sebab tuan-puan ni lah yang membentuk membentuk PSO supaya sekolah-sekolah di bawah pentadbiran tuan-puan tu melaksanakan apa yang ditargetkan dalam PSO. Betul kan? So dekat sini kalau boleh tuan-puan nyatakan juga pada pandangan tuan, analisis persekitaran tu apa yang dipahami, yang tuan-puan fahami? Apa yang tuan-puan boleh fahami dengan analisis persekitaran tu? Ya, kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang, risiko. Okey, maknanya survey dulu, betul tak? Tuan-puan survey dulu, tengok-tengok dulu apa yang ada di sesuatu lokasi tu. Okey, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia, apa yang ada pada lokasi tersebut yang sedia ada. Okey, tahu dan sedar apa yang berlaku di persekitaran kerja atau organisasi kita. Ya, terima kasih tuan-puan atas respon tersebut. Okey, seterusnya kita boleh sharing kat sini. Maksudnya analisis persekitaran tu kita mengumpul satu proses, kita mengumpul maklumat dari persekitaran untuk menentukan isu-isunya, cabaran-cabarannya, trends ataupun ekspektasi masyarakat, globalisasi, perkembangan teknologi yang akan memberi kesan kepada organisasi kita. Ya, betul. Lihat elemen dalaman dan luaran. Itulah dia analisis persekitaran. Betul semua respon tuan-puan tu. Okey. Patutlah dapat PKPPD dapat 5 bintang kan untuk 2019 tu. Tahniah PPD Dungun. Tahun ni 2020 punya PKPPD dia kena up sikit lah dia punya peratus tu kan. So maintain 5 bintang tu. Alright. So dekat sini kita boleh tengok. Bila kita nak laksanakan analisis persekitaran tu, saya percaya tuan-puan pun dah biasa ni
Ada Ishikawa menggunakan tools Ishikawa, quality tools tu. Ada menggunakan SWOT, ada menggunakan Pareto chart ni quality tools yang tuan-puan dah biasa lihat dan telah guna untuk melaksanakan PSO tuan-puan tu. Betul tak saya kata ni? Maknanya tuan-puan dah biasa dengan quality tools ni. Betul? Ada respon tak? Cik Kasman kata ya, anda ala-ala Anis, ya betul. Maknanya tuan-puan dah biasa kan dengan ni. Saya percaya selalunya kita guna apa? Kalau kat PPD ni, kita selalu gunakan apa ya tuan-puan? Apa quality tools yang kita selalu guna bila kita nak buat analisis persekitaran yang selalu kita guna? OPMT. Okey. OPMT. Nanti boleh buat sharing ni. Apa dia OPMT, dia boleh sharing. Okey. Lagi selain daripada OPMT, apa lagi yang kita selalu guna? Yang biasa kita guna Cik Kasman, SWOT. SWOT ya. Sekat sini, hari ni, slot ni, saya untuk analisis persekitaran ni, kita akan fokus pada SWOT. Okey. SWOT. So, tuan-puan dah biasa dengar SWOT ataupun C kan. S tu refer kepada apa ya tuan-puan? Analisis jurang pun ada ya Puan Mazia. Okey, analisis jurang pun kita ada guna. Yes. Plus minus analysis. Yes. Tulang ikan syawal, iaitu semua quality tools yang telah kita tengok tadi kan. So, dekat dalam SWOT ataupun C ni, S ialah of course strength, kekuatan kan. Kekuatan. W stands for weaknesses, itu dah biasa dengar. And then O opportunity, and then T threat ataupun challenges kan. Kita sama ada SWOTC ataupun SWOT. Dan seterusnya dia tuan-puan tengok ni. Dah ada dalam gambaran tu sebab tuan-puan dah biasa melaksanakan ni menggunakan SWOT ni. Dalaman, ada luaran, dalaman dan luaran tu apa dia? Kat mana yang kita katakan dalaman, apakah dalam SWOT analisis apakah yang dalaman dia, apakah yang dalam luaran dia. Kalau tuan-tuan tengok kat situ, apa dia kata kat situ? Kekuatan, ciri-ciri sesebuah organisasi yang boleh membantu organisasi mencapai objektif. Itu kita katakan kekuatan. Maknanya apa yang positif kat dalam kita punya organisasi tu, itulah yang kita jadi kekuatan kita. Dan kelemahan, ciri-ciri sesebuah organisasi yang boleh menggagalkan organisasi mencapai objektif. Yang orang kata apa, yang tidak capai, yang tidak mencapai objektif itu adalah kelemahan. Kemudian peluang. Peluang adalah situasi luaran yang boleh membantu organisasi mencapai objektif. Luaran. Ancaman, situasi luaran yang boleh membantu menggagalkan organisasi mencapai objektif. Dekat sini tuan-puan boleh tak saya dapatkan satu respon daripada tuan-puan? Boleh berikan saya contoh tak? Apa yang dikatakan kekuatan, apa yang dikatakan kelemahan, apa yang dikatakan peluang, apa yang dikatakan ancaman? Boleh tak bagi contoh kat saya? Sebab tuan-puan dah biasa dengan SWOT ni. Apa contohnya? Kalau dengan suara lah, asyik berkomunikasi dengan chat ni, suara tak ada. Tapi boleh share kat saya contoh kekuatan PPD Dungun ni. Yes. Saya cuba puan Ya boleh. Teamwork ataupun team building. Kekuatan. Yeah. Maknanya dalam PPD Dungun ni team building ni memang top lah. Yeah. Okey, bagus. Tahniah. Okey, kelemahan yang ada di dalam organisasi kita tu. Apa contoh yang kita boleh kata kat sini? Contoh dia, apa yang kita boleh nyatakan kat sini kelemahan dalam organisasi kita? Yang PPD Dungun ada tak kelemahan yang kita boleh tambah baik tu? Apa dia kelemahan dia? Kalau dalam aspek penarafan kecemerlangan PPD kan, ada 3 dimensi kan, ya tuan-puan. Dimensi 1 kepimpinan. Ada berapa aspek dalam tu, kan? Dimensi 2 organisasi, ada berapa aspek dalam tu. Dalam dimensi 3 ialah keberhasilan.
Dalam tu ada beberapa aspek. So dekat mana yang rasa-rasanya ada berlaku kelemahan dekat dalam PPD Dungun untuk aspek tersebut. Untuk dimensi-dimensi tersebut. Ya. Saya tambah connecting the dot lah, saya nampak dari sini perlu diperkasa situ. Antara sektor. Ya, connecting the dot antara sektor. Betul tak? Itu kelemahan. So nanti maknanya itu salah satu kelemahan tapi boleh dibaiki. Betul tak Cik Nasran? Boleh. Boleh. Dia tak ada yang impossible, semuanya possible kan. Okay. Dan peluang, apa peluang dalam PPD Dungun yang luaran? Apa peluang yang ada di PPD Dungun untuk membantu dia mencapai objektif PSO gitu? Apa peluang yang ada? Oh, intervensi kita. Oh, ya Cik Kasman. Intervensi ya. Boleh masuk dalam evidence untuk PKPPD tu, dimensi organisasi dengan berpimpinan. Okey. Assalamualaikum Puan. Salam Cik Wan. Saya respon sikit lah berkenaan Boleh. dengan peluang lah. Yep. Apa yang saya nampak lah, dia kekuatan untuk peluang di PPD Dungun ni sebenarnya Dungun ni satu daerah yang kecil lah. Yep. Jadi banyak jabatan-jabatan ataupun organisasi yang bersama-sama dengan kita lah. Contohnya daripada pihak bank, daripada Petronas sendiri, daripada TNP dan semua jabatan-jabatan lain lah. Dan kalau tengok ni sebenarnya adalah peluang untuk daerah Dungun lah memacu kecemerlangan. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Cik Wan. Okey, ancaman di PPD Dungun. Ancaman apa? Risiko bencana. Apa ancaman? Apa threat yang ada yang boleh didapati dalam PPD Dungun? Luarannya. Apa ancaman yang ada? Yang tuan pun boleh katakan itu adalah ancaman untuk PPD Dungun untuk mencapai objektif PSO tuan puan rancang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ancamannya mungkin daripada aktiviti yang melibatkan bencana alam lah. Contohnya banjir yang pendalaman yang boleh menjejaskan lah kita punya PSO kita lah. Selain daripada itu, kita mungkin juga menerima ancaman daripada guru-guru itu sendiri lah yang tidak memberi kerjasama kepada pihak sekolah dan juga PPD lah. Ancaman-ancaman lain saya rasa tidak begitu banyak lah. Mungkin ada di kalangan guru-guru kita yang tidak memberi kerjasama kepada pihak PPD apabila kita memerlukan apa-apa utiran dan sebagainya. Ya, itu saja. Betul. Terima kasih Ron. Okey, jalinan jaringan rakan strategik tu pun kita kena ingat kat sini, satu je kita kena ingatnya, peluang dengan ancaman ni ialah dari luaran, bukannya dari dalam organisasi sendiri kan. Peluang tu datang dari luaran, ancaman tu datang dari luaran, maknanya kita tak boleh kawal dalam dalaman tu, tak ada. Dia dari luaran. Okey, betul lah seperti mana yang Cik tadi, faktor guru lah. Satunya kualiti PDPC dia kan. Satu faktor guru katanya ancaman. Okey, dari segi risiko bencana pun ancaman. Maknanya bukan dalam kawalan PPD kan. Okey, di luaran. Okey, seterusnya. Dekat sini, elemen utama analisis persekitaran ni pun tuan-puan dah biasa tengok, biasa dengar. Puan-puan sendiri pun telah bagi talk kepada sekolah kan. Bila nak buat awal tahun tu, bila nak memacukan PSO tuan-puan tu, itulah PPD akan laksanakan, memberi talk kepada sekolah supaya mereka pun berada dalam landasan yang sama, hala tujuan sama dengan PPD untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan, KPI yang telah ditetapkan ya. So kat sini tuan-puan dah biasa dengar. Dalam strength and weaknesses tu tadi, dalaman. Kan tadi kita tengok dalam rajah tadi, okay, strength weaknesses tu dalaman. Apa yang dalaman kita? Okay, yang lemah, yang kuat. Dari segi sumber manusianya yang melibatkan pegawai PPD dan juga AKP. Dari segi sumber kemudahan alat pun sama. Okay. Dalam juga kaki tangan, kemampuan, sumber, proses, inovasi dan idea. Inilah dia.
Okay, kemudian dari segi luarannya tu OT, opportunity dengan threat ataupun challenges tu tadi yang tuan-puan sebut tadi, ada yang positif, ada yang negatif juga kan. Maknanya kalau dapat sokongan padu daripada komuniti luar, contohnya daripada contohlah Dungun, ada UiTM Dungun. So UiTM Dungun dengan PPD Dungun ni selalu bekerjasama dalam program yang melibatkan komuniti setempat. Okay, itu dah satu-satu peluang kan. Kemudian kita juga ada tu elemen-elemen politik. Politik jangan sebutlah kan. Ekonomi, sosial, teknologi dan juga undang-undang dan environment. Itu semua kita tengok dalam kita punya elemen utama analisis persekitaran. Okay. Dan di sini juga kita ada keburukan dan juga kebaikan. Okay. Kalau strength tu kebaikan lah. Keburukan tu yang weaknesses dia. Sama juga macam O dengan T, opportunity dengan threat. Opportunity tu ialah peluang tu yang positif. Yang threat tu, challenges tu ialah, ancaman itu ialah yang negatif. Right? So dekat sini, kita tengok rajah ni tadi. Okay. Kita dah tengok analisis persekitaran. Saya percaya tuan-puan pun dah biasa sangat dengan analisis persekitaran ni. Okay. Sebab tuan-puan yang membina PSO. PPD Dungun ni kan. Dan seterusnya kita tengok. Kita akan buat sikit aktiviti lah. Okay. Aktiviti dekat dalam chat tu saya ada share link. Okay. Link yang ini. Minta tuan-puan pergi ke link ni. Okay. Yang ini dulu pergi ke link ini. Tuan-puan akan lihat dalam file tersebut. Mohon tuan-puan klik ke link yang saya share kat chat tu. Boleh masuk ke? Boleh Puan. Boleh. Puan Mona yang jawab pula. Puan Mona yang jawab pula. Okay. So dekat situ kalau bagi pihak lah sebab tak semua senyap. Dia orang dekat sayang suara lah. Hai tadi dia tak jawab. Tak apa. Dia orang syahdu sekarang ni. Apa Puan Hadini lepas ni kita nyanyi lah. Okay, boleh. Saya nyanyi lagu saya. Okay, kalau tengok tuan-puan tengok dalam Google Doc tu, okay, okay, ada disenaraikan isu-isu lah yang berlaku lah dalam sebuah organisasi ni lah. Tak sebutlah nama apa, sebut organisasi ni. So inilah antara isu-isu yang telah di brainstorm, semua dah yang telah list down. Okay, so dekat sini tuan-puan tak kira dalam kumpulan ke ataupun individu ke, baca arahan yang saya letak dalam slide tu. Dia kata warnakan kotak faktor dengan warna biru untuk kekuatan. Tuan-puan kena warna. Kalau kata yang contohnya dekat sini tuan-puan kata komitmen pengurusan tertinggi dalam pembentukan PSO PPD. Bagus sangat, mantap. Tuan-puan kata okey, ini ialah biru. Jadi warnakan biru. Okey? Jelas ya? Kalau kata dia hijau, kelemahan, weaknesses. Kalau kuning, opportunity, peluang. Kalau merah, dia ialah challenges ataupun threat. Boleh buat sama-sama, tuan-puan boleh buat. Tu, buka dulu, cuba dulu. Dalam masa 5 minit saja, sekejap je. Warnakan kotak tu. Kalau mana kotak yang tak warna lagi, bolehlah warnakan. Janganlah berebut-rebut pula dalam tu ya. Biru kuat, hijau lemah, kuning peluang, merah ancaman. Tu, tengok tu. Biru kuat.
Okay, warnakan kotak tu semua. Senang aja. Dah biasa tengok isu-isu ni, faktor-faktor ni tuan-puan dah biasa, dah boleh kenal pasti dah yang mana strength, mana weaknesses, mana opportunity dan mana challenges ataupun threat. Ambil peluang ya tuan-tuan. Link semua dah siap dah. Ada satu lagi pangkah. Wah, selesai dah. Selesai dah. Okay, mari kita tengok sama-sama. Kita bincang ya tuan-puan ya. Ni buka mic semua, tak payahlah tutup mic, tak apa, buka mic. Okay, kita bincang sama-sama. Alright, yang nombor 1 tu. Kaedah PDPC dominan berpusatkan guru. Biru, hijau, kuning, merah. Kaedah PDPC dominan berpusatkan guru. Apa tu? Adakah dia hijau? Hijau melambangkan apa tuan-puan? Ancaman. Kelemahan. Kelemahan. Ya. So, betul ke tak betul tu? Betul Puan. Betul lah Puan. Betul. Kena confident kata betul. Betul. Confident. Betul. Betul. Tepat sekali. Okey. Kemudian, terdapat 10% guru generasi Y. Generasi Y ni generasi apa ni? Yang muda belia ya. Generasi Y ni. IT, pengurusi IT. Okey, adakah dia biru, merah, hijau? Yes. Kekuatan. Yes, very good. Okey. Siapa lagi nak share kelemahan? Ada tak kelemahan kat sini? Yang mana generasi Y sebut je. Tak, pada saya mohon sebutkan kelemahan yang ada kat dalam Google Doc ni. Apa kelemahan yang ada? Apa kelemahan yang ada? Program dalam PSO tidak berfokus. Ya, lagi? Program PSO PPD tidak berimpak. Ya. Kita kena ingatkan kelemahan tu adalah dari dalaman. Kelemahan dalaman ya, bukan luaran. Okey. Threat, ada threat kat sini, challenges, ancaman kat sini ada? Ada banyak. Apa dia sebut 2. Apa ancaman dia? Aktiviti CPD bersemuka sukar dilaksana kerana COVID. Lagi? Latar belakang pendidikan ibu bapa, Puan. Ya, itu luaran kan? Nampak luaran dengan jelas. Okey, peluang, luaran apa dia? 20 sekolah TS25. Okey. 20 sekolah dalam contoh dia dalam PPD tu dia ada 20 sekolah TS25. So kalau katakan ini peluang, okey, cuba macam mana bukan maksud saya. 20 sekolah TS25. So apa impak dia pada PSO PPD? Kalau 20 sekolah TS25 apa impak dia? Ni peluang. So apa impak dia pada PSO PPD? Sekolah-sekolah ni telah diterén Puan ke arah pencapaian berkesan, kaedah pengajaran yang lebih berimpak besar, tinggi. Jadi so bila dia ada lebih banyak, jadi peluang kita untuk grow akademik maybe lebih besar lah. Okay. Kalau sekolah tu proaktif, kalau sekolah tu tak proaktif dia tak nak. Contoh sekolah yang sekolah SVP pun, sekolah kluster yang dijadikan TS25 kan. Okay, contoh ya. So dia tak nak bagi komitmen tu, dia asyik fokus pada sekolah dia. So apa jadi pada faktor 20 sekolah tu? Adakah dia peluang ataupun apa? Apa nak kata? Sebenarnya bagi saya lah Puan, sekolah tu tak boleh nak kata dia tak boleh nak follow, sebab bila tekanan ada bagi pihak kita dah selalu run bimbingan, kita run everything program dekat situ, lama-lama dia jadi berkesan sebab dia dah dipolish. Jadi berbeza dengan orang yang tak dipolish langsung. Kalau tak dipolish langsung, kita tak ada blueprint untuk diorang. Sekarang ni sekolah-sekolah tu dah ada blueprint yang kementerian dah bekalkan untuk kita bimbing diorang. Ya, betul. Tu mantap tu.
Tuan Haji, Satu Tuan lagi PPD. puan, satu Ya. lagi puan, dia itu Ya. berkaitan dengan perkongsian pintar. Kalau kita Ya. tengok dalam PS25 ni, dia banyak kejayaan-kejayaan yang kita boleh dapat dan Betul. ini sebenarnya boleh membantu secara keseluruhan kemenjadian murid bila kita ada perkongsian pintar, best practices yang berlaku dalam kalangan guru-guru kita. Dan serentak itu, kita boleh laksanakan banyak aktiviti dalam best practices ni. Termasuklah kita ada PLC ke atau apa-apa yang boleh kita gunakan untuk membantu membangunkan kita punya kemenjadian itu secara keseluruhan. Terima kasih. Ya, betul. Bertuah Tuan PPD Dumon ni dapat staff macam Tuan Puan ni kan. Respons kita boleh bang. Committed. Okey, lagi satu Tuan Puan kan. Memang kita sangat berbangga dengan pegawai-pegawai kita Puan Dania. Okay. Saya kacau sikit tadi ni sebab saya rabun warna. Kalau boleh kita buat kolom ikut ataupun ni lah kotak apa ni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ataupun cabaran. Jadi jadi pening sikit. Saya rabun warna sikit. Kalau boleh drag masuk ikut apa nak kekuatan, kelemahan tu senang tengok. Okey boleh Haji, boleh. Nanti itu idea bagus. Tahniah Haji. Terima kasih Haji. Okey. Satu lagi yang ni maknanya saya buka luas lagi. Okey, Tuan Puan kata 20 sekolah TS25 ni dia akan membantu, dia akan kira jadi mentor lah kan. Dia jadi mentor pada sekolah-sekolah yang belum lagi termasuk dalam TS25, dia menjadi orang kata apa, nukleus untuk sekolah-sekolah tersebut kan. So dekat dalam ni juga rasa ya Tuan Puan ya, adakah kita boleh connectkan juga macam salah seorang tadi sebut connecting the dot kan. Kita connectkan juga dengan kita punya PK PPD dalam dimensi 3 tu, keberhasilan kan. Dalam tu ada aspek JNJ kan. So ada tak kita boleh connect kat situ? Persoalan saya, boleh tak kita gunakan itu sebagai evidence kita untuk aspek JNJ dalam dimensi 3 untuk PK PPD? Saya kira boleh Puan. Betul. Kejayaan sekolah, kejayaan bersama. Itulah nak connecting. Sebab bila dia berjaya sebenarnya atas bimbingan kita. Macam itulah. Ya. Betul. Sebab mohon maaf lah, saya sebelum masuk ke IAB ni saya adalah pegawai di PPD. Okay? Dan saya juga merupakan seorang verificator untuk PKPPD. Jadi bila saya pergi ke PPD untuk buat verificator PKPPD, saya akan tengok aspek 3 tu kadang-kadang susah nak dapat tahap 5 tau. Kebanyakannya tahap 4 tu. Tahap 5 tu susah sebab nak tunjukkan sokongan PPD kepada sekolah dalam kejayaan sekolah tu tak banyak lah. Tu selalu itu. Tapi saya ucapkan tahniah lah sebab PPD Dumon ni dah dapat 5 bintang kan. So nak maintain gitu untuk tahun ni 2020 punya PKPPD kan. Ya Ji. Okay, seterusnya kita tengok kat sini. Alright. Kita teruskan tadi analisa persekitaran kita. Tadi kita dah buat Jamboard tu. So kat sini Tuan Puan tadi masih lagi dalam toolkit yang sama tadi tu. Kali ni Tuan Puan saya mohon Tuan Puan letakkan keutamaan, kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Contoh saya tengok sini. Okay, tadi Tuan Puan dah warnakan tadi, Okay. Sekarang ni Tuan Puan gunakan yang kat bawah ni, T1, T2, T3, T4. Kat mana kita nak letak T4 ni? T4 ni di manakah? Thread mana yang kita nak letak T4? Dekat mana kita letak S2 ni? Manakah yang katakan kekuatan yang keutamaan yang nombor 2? Manakah kita nak letak peluang tu yang nombor 3? Okay? Tuan Puan boleh letak kat dalam Google Doc yang sama juga tu. Jelas tak Tuan Puan? Jelas Puan. Yang bulat-bulat tu letak dekat kotak-kotak yang Tuan Puan warna tadi tu. Mana keutamaan dia? Yang mana nombor 1, mengikut ranking lah, mengikut ranking. Ya, betul mengikut ranking. Okay, boleh Tuan Puan? Faham. Ya.
Gunakan link yang sama juga tadi yang saya share tu tadi juga. Link sama juga. Dia masih Google Doc yang sama. Boleh juga you tadi pergi tarik. Link semula apa nanti tu dah ada. Okey, ikut. Dah. Senyap sunyi kan Puan Mona? Itulah biasa ngajar peserta MPQL kan. Bila peserta MPQL ni dia kecoh sikit meriah. Bila yang ni ke baik berjuru semua tak senyap. Kita macam tu. Dengar ke tak dengar? Sebab tuan PPD ada tu. Sebab tuan PPD ada tu ke jaga. Adab tingkah laku cik. Tuan Kasman ada ni kau anak buah semua takut nak cakap ya. Takut ngajak Haji Kasman ni. Tak faham tanya, kena tanya. Kita belajar kan? Sama-sama belajar lah. Tak ada Puan, kalau buka mikrofon semua takut nanti bunyi bising lah. Bukan, dia boleh kalau nak kita tanya tu orang respon lah, dia lah suara juga, taklah apa cakap sorang-sorang Puan Hadiniah Tak apa, boleh je mana-mana tuan. Saya dah lost connection dah. Tengok jangan ajar lost connection. Aduh. Puan Hadiniah ni bersiaran dari rumah dia dekat mana Puan Hadiniah? Kuala Kubu? Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru, line dekat rumah dia tak begitu cantik. Saya pun kalau buat dekat asrama, dekat quarters tu pun memang line tak cantik sangat. Jadi sebab tu duduk pejabat lagi mudah lah di line. Okey sikit. Itu kekangan bila kita berkursus dalam talian atau mengajar dalam talian memang macam itulah. Begitu juga guru-guru kita hadapi. Okey. Nampak dia dah orang letakkannya tu. Itu. Cepat warna biru tu ada mana lagi? Tengok mana yang ketak aman. Warna biru. Pilih 4 yang makna 4 lah, pilih 4 ranking. Dah pegang book nombor dah. Dah hilang apa? Puan, saya nak tanya pemahaman tahap guru tahap 1 terhadap penilaian pentaksiran tu witnesses ataupun threat. Pasal dia melibatkan faktor dalaman guru berwarna merah tu. Okey. Ya. Tahniah. Dapat kena pasti. Dalaman tu apa tu? Adakah itu threat ataupun itu kelemahan? Yang ini tadi kan? Ini. Merah ialah, kalau merah tu ialah apa? Ancaman kan? So apa kena patut warnanya? Warna apa? Ni dalaman ni bukan patut luaran. Yang mana tu Puan? Maksudnya hijau lah kan? Pemahaman warna hijau. Ya. Pemahaman guru tahap 1 mengenai pentaksiran penilaian BPD masih kabur. Yang ini. Ini ialah warna hijau. Ialah kelemahan. Maksudnya yang bawah tu kelemahan jugalah Puan kan? 35% orang guru telah lama berkhidmat tu kan? Ini pun dah lama juga kan? Kan tadi tunjuk dalam gambar tadi kelemahan, ancaman, luaran. Itu dah nanti. Saya punya masih pusing-pusing. Kita kan dah letak dah ranking kan dia kan? Dah kami dah buat dah tapi belum siap. Okey. Kalau tengok tu dia macam ada bertindih tu yang nombor
CPD tidak berfokus tu macam bertindih dengan warna hijau, warna biru. Katanya S2 CPD tu tidak bukan. berfokus. Dia S2 tu kat mana tu? Strength kat mana tu? Pergi tengok check kat mana. Kalau CPD tidak berfokus tu dia macam weaknesses tu. Dalaman. Faktor kelemahan. Tukar. Okay, weaknesses 2. Yang S2 tu kena alihkan sikit kot. CPD. Okey. T1, pemahaman guru terhadap tak boleh lah T1 ni merah kan? Kalau pemahaman guru rasanya yang 93.24%. Ni 93.42% tu ada dia adalah kekuatan tu. Sebenarnya kekuatan ada guru yang kekuatan nombor ya. Lagi sekali saya tekankan ancaman threat tu adalah dari luaran bukan dalaman, luaran. Luaran. Contohnya kat sini yang rendah. Aktiviti latar belakang pendidikan bapa yang rendah yang tidak dapat membantu pendidikan anak-anak itu bukan dalaman, itu luaran. Jadi itu boleh jadikan T1. Tapi bila kita sebut tadi pelaksanaan saya melihat dia lebih kepada membuat. Mana pemenang? Ya. Saya akan tengok melalui yang mana tu? Baik kalau misalkan kata yang okey gini faktor dalaman dengan faktor luaran untuk kita mengetahui mana yang dalam faktor dalaman itu ialah perkara yang kita boleh dalam kawalan kita. Sama ada di faktor faktor kelemahan atau faktor kekuatan. Tapi faktor luaran itu ialah di luar kawalan kita. Kita tak boleh kawal. Benda tu di luar, maksudnya kalau kat sekolah di luar pagar sekolah. Kalau dekat PPD pun di luar kawasan you punya lah PPD tu. Jadi kalau lihat di sini tadi isunya tentang apa CPD tidak berfokus ke yang mana? Adinia. Bukan diorang letak T1 tu dekat pemahaman guru tahap 1 mengenai pentaksiran penilaian PPD masih kabur. Merah. Jadi ini patut tukar pada warna hijau, betul tak? Sebab dia kelemahan, dalaman. Mana? Yang ni pun, yang ni. Yang ni, yang bawah ni. Dekat dalam skrin tu CPD. Bukan CPD, pemahaman guru ni. Pemahaman guru tahap 1 Pemahaman guru tahap 1 mengenai pentaksiran dan penilaian PPD masih kabur. Kalau masih pemahaman di sekarang ni tuan-tuan ni bahagian konteks tuan-tuan PPD ataupun sekolah? Dia tuan-tuan boleh kawal tak? Boleh kawal ni puan. Kalau masa benda ini di bawah kawalan tuan, mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan yang tugasnya peranan tuan-tuan, mereka ini ialah di bawah tanggungjawab tuan-tuan. Jadi itu dalam kawalan tuan-tuan. Jadi kalau ini dalam kawalan tuan-tuan, memang dalam tanggungjawab tuan-tuan, spek tuan-tuan, ia jadi faktor dalaman. Dan ini menjadi faktor kelemahan lah. Itu tengok ke mana konteks dia. Kat mana dia punya kata orang pemisah dia ialah sama ada perkara itu di bawah kawalan you ataupun di luar kawalan untuk menentukan sama ada itu faktor dalaman atau faktor luaran.
sekiranya dia adalah satu job spec you, maksud dia masih berada dalam tanggungjawab you dan you boleh mengatasinya, membuat sesuatu ke arah membuat penambahbaikan, maka ia akan menjadi faktor dalaman bagi you lah. Sama ada ia faktor dalaman ataupun sama ada dia faktor kekuatan ataupun dia faktor kelemahan. Puan, benda bulat-bulat ni, benda bulat-bulat ni boleh jadikan lebih banyak ke apa? Tak boleh, sebab kita sebenarnya boleh copy paste. Sebenarnya bahannya dia nak contoh belajar mencari keutamaan antara banyak faktor ni, mana 4 yang paling utama. 4 saja. Baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman gitu. Saya rasa mungkin cadangan untuk kawan-kawan saya lah. Pertama, kita dah kenal pasti yang mana satu ancaman, kita susun mengikut dia punya kategori dia. Kemudian kita bagi priority pada step-step satu. Kalau kita duduk dalam macam ni, kita akan fokus, kita tak akan dapat secara spesifik. Nanti kita susun mengikut dia punya yang mana dia punya peluang, kemudian kita bagi ranking pada tu. Sebab kalau dia berkecamuk macam ni, saya nampak macam kita tak nampak dia punya struktur. Berganggu lah. Ini cadangannya. Sebenarnya dia ada dia ada 3 step sebenarnya. Step tadi warnakan. Kemudian step 2 you drag masuk susun. Kalau merah-merah, kalau hijau-hijau, biru-biru, kuning-kuning macam tu. Kemudian ambil button tu baru hangingkan, baru nampaklah struktur macam tadi Rahim Lasman kata dia ada masalah dari segi warna. Jadi itu salah satu cara lah sebenarnya boleh buat macam tu. Tapi sebab kami ni masih kami Kak itu betul Kak? Bolehlah tuan-tuan ikut kesesuaian tuan-tuan, boleh kesesuaian tuan-tuan. Tak ada masalah, boleh. Cuma sini semua dulu pun boleh. Nak tahu nak tahu tuan-tuan dapat mana pasti tak yang mana kelemahan, mana ancaman. Tadi kan dah berlaku keliruan kan, kelemahan tu dengan ancaman. So dekat saya jelas. So kalau tuan-puan apa tak ada masalah, buat je, tak ada masalah. Okay, dan kemudian selepas tuan-puan kena pasti dia kelemahan, kekuatan, peluang atau ancaman, tuan-puan nak letakkan dia boleh. Lepas tu baru letak guna bola-bola tu, bola-bola merah tu letaklah yang mana ranking 1, 2, 3, 4. Okay, boleh, tak ada masalah. Teruskan tuan. Terima kasih atas ayat itu.
Dah boleh susun ke ni? Boleh. Nampak tu susun. Dah okey tak? Bola dah boleh letak. Bola-bola api. Bola api dah boleh letak. Aku duduk sini. Tengok kenapa dia tu. Okey kawan-kawan, sekarang ni mari kita fokus kepada kekuatan kita. Kita tengok pada S tu. S. Sementara tu saya nak tanya juga yang sokongan padu daripada JPN, KPM, NGO itu adakah kekuatan ataupun peluang? Ini peluang rasanya kan? Kuning tak? Ingat kan tadi Puan Muana pun sebut tadi peluang daripada luaran. Luar. Yang ni rasanya penting kat ni Cikgu Syarin. Hubungan dan akrab sokongan mantap daripada pegawai. Kalau tak ada sokongan pegawai, PSO kita tak jalan juga. Ada sokongan pegawai dulu saya rasa kan. Baru ada dialog prestasi tak. Pegawai yang dapatkan isu untuk dialog prestasi. Ada pandangan? Yang ni Sifu, yang ni. Yang hubungan akrab dan sokongan mantap daripada pegawai akademik SISC dan SI partner dari BD. Saya rasa ni kekuatan juga. Sebab dia pakar kat sini. Yang SKPMG Standard 4 ni yang yang keempat lah. Yang ni okey lah. Pengajaran. Okey. Yang keempat yang Standard 4 PDPC. Okey, cun-cun. Yang lain tu sokongan lah, yang ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ni warna kuning. Kuning. Ini macam tindil ni, kuning merah. Maknanya dekat sini warna peluang tu ada dua je kan? Ada dua je. Okay. Rasa yang ni first, yang ni lah kot. Okay. Dari segi kelemahan, yang mana satu? Mana nombor satu? Kelemahan warna hijau. Hijau. Dalaman. Hijau. Ancaman merah. Hijau. So mana yang nombor satu? Weaknesses mana nombor satu kat sini? Kasihan ni perancangan tak betul dulu. First aid. Sorry. CPD tak fokus. Ni pandangan yang pertama. Nanti kawan-kawan lain boleh itu. Yang pertama iaitu berkaitan dengan PSO. Sepatutnya kita rancang dulu, kita tentukan ada 7.
Kemudian pelan tindakan kita haruslah berfokus kepada apa yang kita rancang. Kalau CPD kita tidak fokus, maka dia tidak akan memberikan impak kepada perancangan kita. Kemudian salah satunya ialah itu yang kedua. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, kaedah PDPC berpusatkan kepada guru. Ini merupakan perkara yang patut dielakkan sebab dia merupakan fokus dalam PAK 21 dan dia juga merupakan aspirasi murid. Kalaulah pengajaran pembelajaran itu tidak disusun berpusatkan murid, jadi dia punya impak tidak akan menjelmakan kita punya aspirasi dalam kemenjadian murid. So saya berpandangan lah ini mempunyai kita punya weaknesses yang ketiga yang perlu kita cepat-cepat ambil perhatian. Betul. Kemudian keempat iaitu 35 berada dalam zon selesa. Sebab bila dalam zon selesa ni banyak perkara baru yang perlu dilaksanakan, terutamanya kalau dalam zaman sekarang ini keperluan-keperluan untuk mendapatkan ilmu baru, teknologi baru. Kalau berada dalam zon selesa nak mendapatkan cara pengajaran-pengajaran secara lama, so dia akan menjadi benda ni berterusan lah dan kita pun tak tahu isu pandemik ni berakhir bila. Jadi guru kena sentiasa bersoalan. Ini pandangan sajalah, nanti mungkin ada lagi pandangan-pandangan rakan-rakan yang lain. Puan, saya rasa yang 35% tu bukan saja PDPC lah, dia bertindak juga sebagai parasit sebenarnya 35%. Kalau dia PDPC saja kita boleh ubah dalam PDPC punya kaedah CPD apa benda PRC kan. Tapi kalau dah attitude dia dah jadi macam parasit, ini masalah dah masuk je kaunselor lah. Itu masalah jugalah, salah satulah. Selain daripada kaedah pengajaran dia tak pandai, kalau tak pandai ni kita boleh ajar sebab tu ilmu, knowledge. Tapi kalau attitude tak kalau dia tak nak tu memanjatlah. Dia sebenarnya dah jadi I don't want kata dia kan. I don't want to. Sebenarnya. Dah berat. Kita nak, dia tak nak. Kita nak bagi pun dia tak nak. Tak nak join. Benda tu lah sebenarnya. Saya rasa 30% tu parasit lah sebenarnya. Burn out teacher lah. Alright. Okay, tahniah lah tuan-puan. Okay, yang penting kat sini kan tuan-puan, apa yang kita dapat pelajari bila kita buat aktiviti ni? Satu ialah sebab tak susun tu lah cerita lah kan. Apa yang tuan-puan dapat pelajari dalam aktiviti ni? Satu, apa dia? Kena pasti apa yang penting dulu dengan apa yang tak penting. Sorting dia. Bila kita di PPD ni, kita akan brainstorm kan bila tiba masanya kita nak buat PSO, kita semua akan brainstorm. Okay, sektor pembelajaran, sektor HAM, sektor perancangan especially lah, the lead of the for PSO, sektor perancangan kan, dan juga sektor pengurusan sekolah akan duduk berbincang dengan SIC plus, SIP plus kan, dengan EO. Okay, sebab dia melibatkan semua kan, bukan setakat pegawai saja, AKP juga main peranan dalam PSO kan. So jadi maknanya kat situ duduk brainstorm. Okay, tuan-puan dah brainstorm dan tuan-puan dah list out all the factors, apa isu-isu yang berlaku dalam PPD tuan-puan, sebab tuan-puan lebih mengenali PPD tuan-puan kan, apa yang kekuatan dia, apa kelemahan dia, apa ancaman dia, apa peluang dia. Dan tuan-puan telah kena pasti kan kemahiran detecting tu, mengenal pasti adakah dia kelemahan, adakah dia ancaman, adakah dia peluang, adakah dia kekuatan. Amat penting pada kita lah di PPD kan, sebab kita yang nak kena pasti ni kan. Sebab kita nak bina PSO tu untuk dilaksanakan, sekolah pula sambut PSO kita tu. So kita di situlah kemahiran kita mengenal pasti analisis persekitaran isu-isu yang ada dalam tu. Kena pasti dalam SWOT. Okay. Kemudian pula tuan-puan akan duduk lagi sekali berbincang. Tahu tak, tuan-puan akan buat ranking. Mana yang satu S yang patut nombor satu. Mana yang paling yes. Dan begitu juga weaknesses. Okay, tuan-puan akan kena pasti ranking tu untuk SWOT tu kan. Itulah dia kemahiran tuan-puan ada. Tahu tak tuan-puan? Berapa tahun dia dah buat PSO itu yang tuan-puan ada kemahiran tu. Betul tak tuan-puan? Betul-betul.
Bila kita tengok je isu yang dibentang, bila kita pergi bimbing ke sekolah, kita turun ke sekolah, kita bimbing ke sekolah dalam secara maya ni pun, bila dia buka je PSO dia akan tunjuk, begitu kita tengok isu dia, kita tahu ini bukan ancaman, ini kelemahan, ini bukan kekuatan, ini peluang, kita boleh kena pasti. Itulah pentingnya analisis persekitaran dan kita menggunakan SWOT untuk mengenal analisis persekitaran. Okey. Selesai untuk aktiviti yang ini, kita balik ke slide kita. Okay tuan-puan, balik ke slide kita. Tapi puan, saya rasa kan kalau macam merah tu kelemahan kan? Merah kan? Merah puan. Merah ialah ancaman. Ancaman. Saya rasa ibu bapa tu ancaman yang bukan macam kalau tengok kat sini kan, kita sampai ibu bapa macam ada 4-5 benda. Saya rasa ibu bapa ni bukan satu ancaman sebenarnya, sebab kalau kita fikirkan kita dulu, kita mak ayah pun tak tahu baca tulis. Saya rasa lah, saya tak tahu orang lain kot mak ayah pandai, tapi saya mak ayah tak pandai. Tapi saya pandai. Kenapa? Maksudnya kenapa kami pandai? Itulah faktornya adalah bergerak kepada guru dan macam mana kita manage guru tu menjadi seorang yang efektif untuk mengajar yang mak ayah tak pandai ni. Bagi saya lah, saya rasa. Sebab kalau sebut ancaman ibu bapa macam not fair lah. Ibu bapa mana, anak mana yang nak ibu bapa tak pandai? Semua orang cakap nak jadi anak orang pandai, nak jadi anak orang kaya. Itu. Jadi saya rasa kalau faktor ibu bapa tu kalau dia jadi ancaman-ancaman yang ke-101, saya rasa not fair untuk dia, sebab dia memang tak pandai nak macam mana rezeki dia kan. Tapi kita lah kekuatan untuk jadikan anak dia tu pandai lebih pada dia. Saya rasa macam tu. Saya rasa ni not fair sangat-sangat lah. Betul cikgu. Betul puan. Maksudnya gini ada satu faktor yang kita memang tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Contoh macam pendapatan kan. Jadi perkara-perkara itu pada ataupun background education parent, kita tak boleh nak salahkan benda tu. Jadi jangan jadikan itu sebagai macam faktor ancaman atau faktor yang kata orang kita boleh selesaikan perkara tu, tak perlu. Jadi kalau kita itu bukan di bawah bidang kita untuk menyelesaikannya, kita selesaikan bahagian anak dia tu kita boleh bantu, jadi kita buat yang itu saja. Jadi untuk parent tu memang kita tak perlu nak campur. Lagi satu faktor luaran, contoh bencana. Bencana alam apa semua tu, benda tu di luar unexpected. Maksudnya you boleh menghalang Allah daripada menurunkan sesuatu bala, banjir ke gempa bumi ke something. Tak boleh kan. Jadi perkara-perkara tu pun tak perlu nak masukkan. Lainlah sekiranya memang kawasan itu selalu memang banjir. Kan memang setiap tahun tahu. Jadi itu boleh dijadikan sebagai satu, itulah kelemahan atau ancaman lah. Cuma what is your macam langkah pencegahan yang you boleh buat. You memang tak boleh atasi perkara itu secara maksimum, menghentikan banjir berlaku, tapi mungkin kalau dah tiap-tiap kali berlaku, mungkin you tahu ini memang selalu berlaku kat sini setiap bulan ini, tak pada bulan tengkujuh akan berlaku banjir. Jadi apa langkah you? Jadi you bantu sekolah ataupun kawasan itu untuk membuat langkah berjaga-jaga awal, maksudnya letak barang-barang kat tempat berharga kat tempat tinggi ke, ataupun kat tempat yang biasa dinaiki air, tak perlu. Jadi itu salah satu. Tapi memang kita tak boleh nak sekat lah kan benda tu berlaku, sebab itu bencana lah. Kadang-kadang sesuatu yang tak boleh kita kawal. Itu salah satu kena ingat. Puan Siti, respons boleh Haji. Kait dengan Puan Sahani sebut tadi tu, ibu bapa ni dia sama ada ancaman ataupun kelemahan. Tapi kami melihat ibu bapa ini adalah kelemahan dan kita boleh kawal. Maksudnya dia lebih kurang sama dengan murid-murid kita juga di bawah kawalan kita. Sebagai satu contoh lah, kita ambil pendekatan untuk membantu ibu bapa dalam PDPR ini. Kita sekarang ni tengah buat kajian tindakan bagaimana kita boleh membantu ibu bapa dalam mengendalikan PDPR di rumah. Sekarang ni pelajar-pelajar kita buat dia di rumah. Dan ruang masa mereka banyak anak-anak mereka berada di rumah. Jadi kita kalangan guru ni memberi tugasan melaksanakan PDPR, tetapi dari segi kawalan, dari segi pemantauan itu kebanyakan ibu bapa. Dan bagaimana juga ibu bapa perlu memainkan peranan, membimbing dan sebagainya. Oleh kerana itu kita mengambil pendekatan bahawa kita membantu mereka untuk memberi kemahiran-kemahiran asas seperti termasuklah psikologi,
kita pun juga ada kepakaran kita kaunselor pendidikan daerah kita, dan kita telah pun melaksanakan kajian ini. Jadi dia bagi kita bukanlah bersifat ancaman sebenarnya, dia lebih pada kelemahan, dan kelemahan itu kita boleh perbaiki dan kita dalam kaluan kita lah, dan kita dalam proses sekarang ni untuk pengetahuan pada semua pensyarah lah ya. Kita insyaAllah akan menghasilkan satu inovasi lah bagaimana kita mengambil pendekatan untuk membantu ibu bapa dalam melaksanakan PDPR di kalangan pelajar-pelajar kita. Terima kasih Wan. Okey, terima kasih Tuan Haji atas kalau balas. Sebenarnya kalau yang aspek begitu memang boleh dibantu. Cuma yang macam saya cakap tadi dari segi macam pendapatan, dari segi ekonomi, memang kita tak boleh lah nak kata orang nak menyalahkan mereka. Tetapi kita boleh bantu dari aspek kapasiti kita. Maksud tadi Tuan Haji kata buat kajian dan kena pasti macam mana kita nak bantu ibu bapa dalam membantu murid anak-anak mereka melaksanakan PDPR di rumah. Itu bagus. Maksudnya kita bagi dia suntikan semangat, kita mungkin gunakan ambilkan gunakan dana-dana ke buat kumpul macam food bank ke, ataupun cari orang-orang yang boleh bagi sumbangan pada gadget kalau misalnya kata ada anak-anak yang tak, itu inisiatif, dan ada beberapa sekolah pun memang dah melaksanakan seumpama itu. Jadi maksudnya kita hanya melakukan dalam aspek memudahkan mereka dalam mereka membantu anak-anak mereka melaksanakan PDPR rumah. Terima kasih atas kata orang tindakan pantas PPD Dungun dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan ibu bapa dalam melaksanakan PDPR di sekolah, di rumah. Okey. Terima kasih Puan Mona, terima kasih Haji tentang penjelasan tadi tu. Okey. Dekat sini titik yang penting adalah PPD sini yang lebih mengenali analisis persekitaran yang ada dalam di PPD sendiri. Dia mengenali mana yang dalaman, mana luaran, tuan-puan yang lebih mengenali. So kalau rasa tuan-puan rasa yang katanya ancaman tapi boleh tukar kepada kelemahan sebab tuan boleh membuat penambaikan, tindakan susulan telah pun dilaksanakan. Terpulang pada PPD kan, sebab yang membina PSO adalah PPD. Okay? Alright. Okay, dekat sini tadi kita dah buat, kita dah kenal pasti kita punya SWOT tu, okay? Dan kita dah letakkan ranking dia. So lepas tu kita akan fokus kepada isu strategik. Tuan-puan, isu strategik. So dekat sini isu strategik, sebut pun salah. Isu strategik. Apakah di isu strategik? Kalau slide ni dia nyatakan ianya adalah perkara atau bidang yang kritikal bagi mencapai misi dan visi. Okay? Dan menunjukkan apakah perkara yang perlu diberi fokus utama ataupun teras ataupun yang penting untuk mencapai misi dan visi. Okay. Kalau orang kata bahasa yang mudah tu, isu tu adalah yang negatif lah. Kita yang negatif, isu yang berlaku dalam sekitaran kita yang negatif. Itulah kita katakan isu strategik yang negatif, yang tidak boleh, yang menggagalkan kita mencapai misi-visi kita. Tak boleh nak capai sebab isu tersebut. Okay. So tuan-puan jelaskan apa isu strategik? Satu yang negatif. Right? Okay, seterusnya. Macam mana kita nak nyatakan isu strategik tu? Adakah berjela-jela ayat panjang ke? Adakah 2-3 perenggan ke? Itu kan kita katakan isu strategik. Kalau ikutkan kat sini, dia katakan, dia jelaskan secara ringkas saja. Okay, tepat, satu ayat penuh ataupun bentuk soalan yang membolehkan organisasi itu melakukan sesuatu untuk menjawabnya. Maknanya isu tu ada cara untuk atasi dia. Okay. Kemudian faktor-faktor yang menjadikan isu tu boleh dikenal pasti dan disenaraikan. Kita boleh list down. Kalau kita kata isu dia ratus kehadiran murid dalam talian tu masih tidak mencapai KPI yang telah ditentukan oleh GPN Terengganu kan. Itu isu dia negatif. So kita boleh atasi. Mungkin kita kata kita boleh buat
macam tuan-puan kata dia buat kajian, kita gunakan Google Form, sharing pada ibu bapa, beri sebab kenapa dia tak hadir. Okay. Kalau tak, kita akan buat satu inovasi, mana ibu bapa kan klik je button tu, dia akan terus beritahu anak saya tidak hadir hari ni kenapa. Mungkinlah itu cara je, maknanya kita boleh atasi isu tersebut. So dekat sini saya nak buat sharing. Okay, saya berfokus kepada PKPPD lah, program kecemerlangan, penerapan kecemerlangan PPD. Okay. So dekat sini seperti mana tuan-puan bertahu, dalam PKPPD kita ada 3 dimensi. So dekat situ kemungkinan ada isu juga yang berlaku. Ada dekat sini contohnya dalam dimensi 1 yang melibatkan kepimpinan. Okay. Ayat yang penuh tu kita kata kecemerlangan atau satu organisasi itu adalah satu agenda utama dan ia sentiasa menjadi fokus pengukuran prestasi bagi pihak berkepentingan, okay, dan pelanggan. Oleh itu kecemerlangan kepimpinan menjadi pengukur utama oleh semua pihak dalam mengukur kejayaan satu organisasi. Tadi kita kata isu tu tak boleh panjang-panjang. So dekat sini kita kata apa? PSO kurang berimpak dan tidak meningkatkan produktiviti. Itu isu dia. So untuk mengatasinya kita boleh apa? Apa kita nak atasi dia? Kita boleh list down sebab apa PSO tidak berimpak. Mungkin kita buat PSO data dia tidak relevan, tidak menepati kumpulan sasaran. Inisiatif yang kita nak rangka tu tidak menepati apa sakitnya kumpulan sasaran tu. Kita tak memberi ubat yang betul, kemungkinan. Okay, itu maknanya kita boleh mengatasi isu ni. PSO kurang berimpak dan tidak meningkatkan produktiviti. Contoh kedua, dimensi kedua, organisasi. Okay, maknanya untuk membangunkan organisasi ni, Haji pun tahu, okay, bukan setakat kita fokus pada pegawai saja, dia melibat juga kita punya AKP dalam PPD kan. AKP kadang-kadang taklah kata PPD Dungun. Kadang-kadang AKP tidak mencapai, paling senang tidak mencapai ladap yang 5 hari tu. Sebab dia tak ada pergi kursus, dia tak ada pergi bengkel, dia tak ada melibatkan diri dalam apa-apa program ladap contohlah. Okay. So maknanya apa sebab berlakunya itu? Kemungkinan isunya ialah bimbingan fokus dalam organisasi daerah tu tidak menepati sasaran. Bimbingan tu kita fokus pada pegawai je ataupun pegawai kepada sekolah aja. Tapi sedangkan yang AKP tu tidak dibimbing. Untuk kita atasi isu tu kemungkinan okey tuan-puan kata okey AKP kita boleh buat ulasan buku pun boleh dimasukkan dalam SCL PKLPM diorang. Okay. Paling tidak pun kita buat bacaan Yasin setiap hari yang berkenaan, contohnya kita libatkan. Jadi diorang boleh masuk daftarkan sebagai ladap. Itu cara atasi dia. Okay. Okay. Itu contoh-contoh yang saya boleh bagilah kalau kata kita nak katakan sebagai isu strategik. So kalau dekat sini tuan-puan boleh tak nyatakan kat saya, sharing kat saya, apa isu strategik yang tuan-puan terfikir sekarang ni? Yang tuan-puan kata boleh jadikan itu adalah isu. Ingat tuan-tuan, isu tu satu pernyataan negatif. Kalau misalnya tuan-tuan tengok dia ada macam kurang, belum, itu cara nak menulis isu strategik. Dan isu strategik ni tuan-tuan, dia adalah luas, dia besar, broad. Kalau dia beza isu strategik dengan isu operasi. Nampak? Isu operasi lebih kepada kerja buat kita ni yang selalu macam fungsi kita punyalah bidang tugas kita. Tapi bila isu strategik nampak dia besar. Maksud tentang organisasi, tentang tadi nampak kepimpinan dia tidak nampak lagi dalam isu strategik tu dia ada lagi dalam dia lagi. Jadi kalau isu operasi lebih kepada kerja buat yang kita macam harian lah operasi kita. Masa kita menyemak, kita menanda, memantau, menyelia. Jadi kalau misalnya strategik memang yang besar lah, yang nampak mesti umum lagi. Tapi itulah yang kena atasi. Kalau tak diatasi perkara itu dia akan membuatkan kita tidak mencapai penyampaian pada visi dan misi organisasi yang kita telah tetapkan. Boleh seorang share dengan kita dekat sini apa isu yang tuan-puan boleh fikirkan sekarang?
Tak ada isu Tak ada isu ke? Ada banyak saya rasa isu ni. Sudah berfikir ya? Rasanya apa? Rasanya apa yang rasanya isu yang kita boleh sharing kat sini, kemungkinan kita boleh dapatkan cara-cara untuk atasi tersebut. Puan, adakah saya rasa kebanyakan AKP dia tak faham fokus kerja buat dia orang. Macam saya tak tahu, kemungkinan bila dia bergerak-bergerak tu benda tu berubah sebab kita sukar untuk dapatkan dia punya kita panggil macam pengkhususan, macam cikgu kan kita ada option lah, option kita kan. Macam dia ni saya tak pasti dia ada option ke tak. Jadi bila dia step ke sana, dia rasa saya baru, susah, tak tahu, dulu tak buat, sekarang kena buat. Jadi saya rasa isu tu paling utama lah. Jadi bila kita nak dapatkan info, everything benda macam tu lah Puan. Saya rasa sangat sukar. Bukan hanya di PBD tapi juga di sekolah. Masa zaman-zaman duduk sekolah dulu pun macam tu juga. Kalau nak dapat apa-apa maklumat dia suruh kita cari sendiri. Macam cikgu cari lah macam gitu. Sukar jugalah kadang-kadang. Sebab bila diberi tugasan kepada dia itu, patutnya dia kena orang panggil apa, pulun habis lah dia punya tu kan. Dia jadi macam kita juga. Sebab dulu kita cikgu je. Bukan perkataan je tu, maksudnya cikgu. Bukan admin pun, cikgu penolong kan, kita mengajar je. Tapi bila masuk PPD, step pertama kita langkah aja, kita kena dah grow up kita punya admin tu, pengurusan. Kita kena grow up diri kita kena grow attitude, kita kena move on, keluar daripada zaman sekolah dulu. Kena fokus, lepas tu kena aware, lepas tu kena sedar. Kita diberi arahan, kita kena terus proaktif, kena tahu. Tapi saya rasa macam AKP macam dia stuck, dia nak tahu yang itu saja. Jadi bila berlaku pertukaran tu jadi sukar untuk kita dapatkan maklumat. Bagi saya. Saya tak pasti orang lain seramai-ramai di PPD. Tapi bagi saya dah 2 PPD saya duduk dan 3-4 sekolah dah saya pergi daripada luar, daripada negeri Terengganu sampailah masuk ke Terengganu. Saya rasa itulah juga yang banyaknya. Sampai something kita nak benda-benda kecil pun dia kata cikgu lah semak, ada cakap macam tu. Jadi menyulitkan jugalah bagi saya lah Puan. Maknanya isu kat sini, isu strategiknya kat sini ialah dia tidak memahami skop atau bidang tugas dia. Tak? Betul. Dia tidak memahami skop tugas bidang dia. Dia bukan tak faham, dia tak hadam Puan. Dia tak hadam. Maknanya dia tak faham apa skop bidang tugas dia. Maknanya apa kita nak macam mana kita nak atasi isu tu? Apa yang paling mudah, macam mana kita nak atasi isu tu? Kita kena list down tu, apa kita boleh buat? Saya rasa salah satu ialah macam kita jugalah, macam sekarang lah kita berbengkel kan. Macam kita banyak pendedahan pada berbengkel, tapi saya rasa kelemahan saya juga, saya tak tahulah apa bengkel yang disediakan untuk KP ni. Mungkin banyak tapi saya tak pasti macam mana dia orang absorb dengan dia orang cope apa yang didapat tu. Dia betul-betul nak ataupun dia memang terpaksa pergi dan dia tak nak. Jadi dia balik benda tu dah rembes. Dah hilang Puan. Saya rasa banyak kursus-kursus yang dia orang ni dah pergi. Tapi bila tak tahulah cicir di mana. Puan di PPD jawatan apa ya? Puan? Penolong PPD, pendidikan khas. EO ada sini kan? EO. Ada Kak Fah. EO terbaik kita. EO terbaik EO terbaik. Dia dah kena ada dekat dalam minda dia tu, dia kena list down tu apa benda nak kena buat tu. Betul tak Puan apa nama dia, Sharifah? Ya Kak Fah. Mana Kak Fah? Mana Puan Sharifah ni? Mai dengar suara dia. Kak dia dah ada kepala dia tu. Apa dia Puan Sharifah nak buat kalau isu tu? Okey, Puan, saya mendengar sebenarnya apa yang disebutkan oleh Puan Sani tadi. Sejak saya masuk ke KPM selepas pada penstrukturan baru ni, 2 tahun ni, jadi masih dalam pemerhatian saya lah terhadap sikap dan pengetahuan AKP di PPD dan juga sekolah. Dan memang saya dapat
terdapat sedikit kesukaran lah untuk Okey, sekarang Rifat untuk meningkatkan ni disebabkan oleh sikap rasanya Puan. Sebab sememangnya AKP ni di samping kita perlu membuat perkara-perkara lain, mereka juga mempunyai beban tugas yang sangat besar. Itu kita tak boleh nafikan. Sebab untuk di PPD contohnya kita perlu menjaga kalau guru 3,000 orang, so di situ bebannya sangat besar. Dan di samping tu mungkin perkara-perkara ini yang membuatkan mereka ni jadi macam agak sukar untuk menerima macam pembaruan lah, macam tu lah lebih kurang. Bagi saya lah. Jadi dia ada berkait dengan beban tugas tu sendiri. Ya, betul. Itu Haji Kasbah dengar kan? Tu dia. So Puan Sharifah. Saya tambah sikit. Boleh. Okey, itu saya kata isu connecting the dot tadi tu. Saya rasa maknanya tak kiralah dia gawai ke AKP ke siapa pun dia, kita berada dalam satu keluarga, satu kementerian, satu jabatan. Jadi maknanya cara kerja kita pun makna kerja berpasukan. Ya betul. Betul Cikgu Nasran, tapi rasanya punca utama adalah sikap kot Puan, sebab mereka mungkin tidak dapat menerima terdapat perbezaan taraf. Mungkin ada dalam minda diorang bahawa mereka AKP ni tak sama taraf dengan pegawai ataupun orang lain. Macam tu mungkin ada salah satu sebab dia. Tahniah Puan Sharifah. Puan Sharifah dah dapat kena pasti isu tu. Salah satunya ialah sikap. Dah kena pasti isu. Tahniah. So dekat situ Puan Sharifah, sayang Puan Sharifah dia kata. Okey. Maksudnya kat sini Puan Sharifah dah kenal pasti isu. So dekat sini apa yang boleh Puan Sharifah list down untuk atasi isu tu? Apa cara dia? List down dulu apa yang boleh buat untuk atasi tentang isu sikap tu. Kemungkinan perlu dibanyakkan lagi kot kursus-kursus, perlu menghadiri kursus-kursus yang melibatkan motivasi, yang meningkatkan pengetahuan tu. Rasanya pengetahuan diorang agak bagus lah di kalangan PT-PT. Agak bagus pengetahuannya, cuma dari segi motivasi mungkin kurang Puan. So dekat sinilah peranan. Untuk makluman Puan, ni pandangan saya lah setakat saya duduk di PPD ni. Dia memanglah kita dalam orang kata menjalankan tugas-tugas di peringkat PPD ni sudah pasti kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran baru. Perubahan-perubahan baru yang memerlukan pertambahan dari segi kemahiran dan sebagainya. Yang saya lihat di PPD ni bermula daripada pengurusan tertinggi sentiasa memberi cakna lah kepada isu-isu yang timbul di peringkat kita dengan memberi ruang kepada pegawai-pegawai untuk menyampaikan hasrat, untuk menyampaikan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan keperluan. Sebab kita ada borang kepuasan pelanggan, borang kita punya penilaian kendiri, dan benda itu sentiasa dibincang dalam pengurusan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi mengatasi situasi. Biasalah dalam organisasi ini dengan kepelbagaiannya, memang itu merupakan salah satu asam garam lah. Cumanya yang saya lihat di PPD Dungun ini sentiasa memberi ruang dan peluang kepada semua pegawai untuk sama-sama melihat PPD ini sebagai satu kepunyaan bersama. Sebab itu Puan Haji Kasman dan juga pengurusan tertinggi sentiasa menekankan dalam menguruskan PPD ini, sinergi itu sangat penting. Ada isu kita selesaikan sebab kita pun faham sebab perubahan-perubahan dalam pendidikan ini, sebab pendidikan ini dinamik. Begitu juga dengan pengurusan. Tambahan pula sekarang ini kita ada pensyukuran baru yang memerlukan cabaran-cabaran dan juga pengetahuan-pengetahuan baru. Sudah pastilah perjalanan ini dia tidak akan mengambil masa satu hari untuk mengubah semuanya. Dan saya yakin dan percaya bahawa di PPD Dungun ini kita sentiasa memberi ruang dan terbuka untuk membuat penambahbaikan lah. Itu yang saya dapat lihat di
di organisasi di PPD Dengu ni. Itu pandangan saya tu. Okey, tahniah. Terima kasih. Terima kasih Puan Sharifah. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okey, atas pandangan. Okey. Maknanya sini saya dah berpuas hati sebab tuan-puan dah dapat kenal pasti analisis persekitaran. Tuan-puan dapat mengenal pasti isu strategik. Okay? Dan tuan-puan dapat mengenal pasti cara untuk mengatasi isu strategik yang tuan-puan nyatakan tadi tu. Tahniah. Terima kasih. Okay? Okay, seterusnya. Puan Mona. Puan Mona? Puan Mona? Ya, saya. Puan Mona boleh share tentang halangan terhadap pencapaian misi dan misi iaitu isu strategik. Kita dah nak kita akan berhenti pukul berapa ya Puan Hadirin? Satu lagi 5 minit je. Kita habiskan yang ni boleh. Silakan teruskan dengan slide tu. Saya akan tengok. Okay. Baik, dalam kita nak mencapai isu pencapaian visi dan misi organisasi ni, kita tak lari daripada menghadapi isu-isu macam tadi yang dibincangkan oleh Puan Hadinia. Bagaimana kita nak mengenal pasti isu-isu. Daripada isu-isu lah nanti kita akan membuat penambahbaikan. Okey, sebenarnya macam saya terangkan tadi tu bahawa sebentar tadi kamera saya kasih. Baik, okey, daripada yang telah ditelaskan tadi, beza isu operasi tadi kata dengan isu strategi. Bila isu strategi ni dia berfokuskan kepada pencapaian mandat, visi dan misi. Manakala kalau isu operasional dia kepada pencapaian objektif. Itu maksudnya yang biasa yang kita buat kerja-kerja biasa kita lah, program-program biasa kita yang selalu kita buat. Jadi proses yang kerap berlaku, ini berlaku kekeliruan lah. Kadang-kadang kita tak dapat membezakan sama ada isu operasi ataupun isu strategi. Jadi dekat sini nampak jelas tuan-tuan nak kena jelas. Nak membezakan antara dua isu tu iaitu satu isu strategi dan satu isu operasi. Isu strategi ni dia akan menjejaskan kita daripada mencapai matlamat, visi, misi dan mandat organisasi yang kita telah tetapkan. Tetapi kalau operasi ni kerja buat kita lah macam hari yang kita telah sasarkan apa objektif untuk program-program itu. Jadi itulah isu operasi. Teruskan. Okay. Baik, ini terus kepada tadi isu. Kemudian kita kenal pasti pada matlamat iaitu KRA. Kalau tuan-tuan masih melihat kepada anjakan yang keberapa kalau PPD ni, fungsi PPD. Fungsi PPD ialah di bahagian anjakan yang ke-6 iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah. Yang mana di sini macam mana tuan-tuan sebagai satu badan atau satu bahagian yang akan membantu sekolah-sekolah untuk mencapai matlamat sekolah. Maksudnya tuan-tuan ini bukan setakat kejayaan sekolah adalah kejayaan tuan-tuan. Jadi di situlah macam mana tuan-tuan nak mempercepatkan lagi penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh tuan-tuan lah dan semua menjelang pada tahun 2014 ni yang lama tetapi sebenarnya kita dah masuk gelombang keberapa. Jadi kat situ dah nampak setiap kali tu apa progres yang tuan-tuan dah capai sepanjang tuan-tuan melaksanakan menyahut KRA untuk dalam anjakan ke-6 PPPM ini maksudnya tuan-tuan kena memastikan semua sekolah itu mencapai standard yang telah ditetapkan lah baru tuan-tuan akan matlamat tuan-tuan itu akan tercapai. Kemudian kalau tuan-tuan apa yang dimaksudkan dengan KRA atau apa matlamat utama? Dia ialah bidang kebahasian utama ini ialah merujuk kepada hasil akhir, outcome, jangka panjang. Apa sebenarnya yang kita nak capai? Kerana outcome ini yang akan menentukan sama ada kita mencapai tidak visi misi yang telah kita tetapkan itu tadi. Okey. Teruskan. Okey, matlamat ni ialah matlamat mula macam tadi kita isu strategi. Kalau matlamat strategi ialah dia kena yang satu negatif, yang ini positif. Matlamat ini ialah yang menjawab kepada isu tadi. Kalau isu tadi tu tentang murid, jadi yang matlamat ialah meningkatkan prestasi murid contoh. Kalau misal kata isu tadi tu tentang PDPC guru yang belum mantap contoh. Jadi matlamat ialah memantapkan lagi PDPC guru. Cara dia bagaimana? Cara bagaimana tuan-tuan nak mengatasi isu-isu yang telah dihadapi. Kemudian sasaran atau kedudukan khusus bagi mencapai visi dan misi yang tadi cakap. Kemudian dia merupakan satu pernyataan positif kepada pernyataan negatif. Jadi dia ada plus and tolak dan tambah. Kalau tolak itu isu, kalau tambah itu matlamat. Nampak itu je. Kemudian dalam tuan-tuan nak menentukan matlamat ini ialah dia ingat matlamat ialah hasil akhir plus yang dia umum kepada pencapaian visi dan misi. Kemudian dia berfokus dan dia adalah merupakan tanggungjawab di peringkat yang tertinggi dalam organisasi tuan-tuan.
Kemudian dia tak ada tempoh ataupun jangka, dia adalah merupakan satu long term. Kalau strategi perkataan strategi itu merupakan satu jangka panjang. Dan ayat yang digunakan tu lebih kepada luas, umum dan ringkas. Dan dia bersifat kualitatif lah, kualitatif, yang mana kita akan melihat kepada keberhasilan dia, keberkesanan dia. Kenapa? Apa matlamat yang kita dapat? Balik kepada yang slot pertama tadi, saya terangkan bahawa bila kita kata cerita tentang kepimpinan strategik, dia mesti berfokuskan kualiti. Dia mesti berfikiran strategik dan berproaktif. Dan dia adalah satu yang kritikal dan mesti capai. Kritikal dan mesti capai. Kalau tak capai, kita gagal mencapai visi dan misi yang telah kita tetapkan. Ini ulang balik macam itulah tadi contoh isu strategik dalam dimensi 1 kepimpinan, perancangan strategi organisasi kurang berimpak dan tidak meningkatkan productivity. Kenapa dia jadi isu? Kerana ada perkataan kurang. Bila nampak kurang, belum, jadi itu dah nampak gambaran dia satu pernyataan negatif. Jadi bagaimana nak jadikan apa sebenarnya kalau itu isu? Bagaimana kita nak menjadikan ini satu matlamat? Apa matlamat kita bagi mengatasi isu yang sedang kita hadapi? Jadi bila matlamat strategi ini, kita memantapkan lagi perancangan strategi organisasi yang berimpak tinggi untuk apa? Meningkatkan productivity. Nampak? Itu adalah menjawab kepada isu tadi. Jelas kat situ? Teruskan. Ini pun contohlah, saya just bagi apa kata orang dia punya, dia nak nampak perbandingan antara isu strategi dengan matlamat strategi. Kalau tentang keberhasilan apa? Kurang kesedaran tentang kepentingan penghargaan, pengiktirafan peringkat daerah, negeri, kebangsaan atau peringkat antarabangsa di peringkat PBD sendiri. Jadi kalau itu merupakan isunya, apa jadi matlamat dia? Matlamatnya kita kena mantapkan lagi kesedaran tentang kepentingan penghargaan, pengiktirafan, baik dari segi peringkat daerah, negeri, kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa di peringkat PBD kita sendiri. Nampak? Mantap. Jadi kalau misal kata sekarang, macam saya suka mengingatkan kepada saya punya peserta-peserta saya lah kalau saya mengajar, saya nak setiap daripada mereka keluar daripada MPQ ini menjadi seorang pemimpin yang ada jiwa, yang ada roh pemimpin, yang mana mereka bekerja kena ikhlas, bukan kerana nak kejarkan pangkat, bukan kejarkan nama ataupun kuasa. Kerana bila mereka bekerja dengan ikhlas, mereka bekerja kerana melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Okay. Kemudian peringkat kedua bagaimana tadi yang slot pertama tadi kita bercerita macam mana nak tentukan hala tuju, bagaimana nak mencapai hala tuju, bagaimana nak pergi bagaimana nak menggambarkan hala tuju yang kita ingat nak capai. Tapi peringkat kedua ini kita menterjemahkan hala tuju kepada operasi. Nampak? Kita terjemahkan apa yang dalam mind kita, dalam perancangan kita kepada tindakan melaksanakan dia operasi untuk kita melaksanakan kerja buat kita itulah matlamat yang telah kita tetapkan. Okay. Ini kita stop sini kan? Puan Munah. Cuba tengok yang lepas tu, tengok macam mana. Pelan operasi. Okey, betul. Okey, nah ini dah sepatutnya untuk slot kedua ni kita dah mencakupi analisis persekitaran. Sungguh pun analisis persekitaran ni banyak tool jangan cakap satu je, tak. Sebenarnya ada banyak cara tuan-tuan nak buat analisis persekitaran. Tetapi kita lebih pada saya lebih baik kalau kita pilih satu, kita kuasai dan kita gunakan tool tersebut. Jadi kita ada alat yang kita gunakan supaya kita mesra, mudah dan senang nak gunakan. Jadi ikut tautan. Sebenarnya tak ada satu kemestian kena guna SWOT analisis. Kalau tuan-tuan ada kaedah tuan-tuan sendiri, tak ada masalah. Sebenarnya daripada SWOT analisis tu nanti baru tuan-tuan akan buat metrik ranking, masa tu macam mana nak menjana strategi, nampak? Daripada isu tu, ingat strategi yang tuan-tuan jana itu mesti dapat mengatasi apa jua isu tu yang sedang. Jangan isu lain, strateginya lain. Tak kena. Macam selalu saya ingatkan peserta saya, sakitnya lain, bagi ubat lain. Dia sebenarnya sakit lutut tapi bagi ubat demam. Jadi masa tak kena. Jadi masa tuan-tuan nak membuat menjana strategi tu nanti kena fokus kepada apa sebenarnya isu yang sedang dihadapi. Kalau isu guru, strategi yang dijana itu mesti tentang guru. Kalau tentang ibu bapa, strategi yang dijana itu mesti tentang ibu bapa. Jelas kat situ tuan-tuan? Kita dah pukul 1:04, kita rehat. Boleh? Lepas tu nanti kita sambung pukul 2:30 ya? Okay, sambung 2:30. Okay, sampai jumpa. Terima kasih tuan-puan petang. Kita jumpa 2:30 petang ya. Terima kasih puan. Adina ni dia orang tak payah apa. Terima kasih. Terima kasih. Apa dia? Hadiran dia orang terima kasih tuan. Dalam insist dah ada. Okay.
Sebab itu ada lagi tak yang bermasalah tentang apa nama tak ada dalam insist. Kalau tak ada kena isi kan, takut nanti tuan-tuan tak ada sijil. Sebab link insist tu Puan Oda share dalam kumpulan, jadi dia orang memang key in dalam tu lah. Selamat berehat. Kita jumpa pukul 2.30 ya. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.